Itu kayak yakin pula lucu kan. Video aku.
Pada kamu bulan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton kita pada hari ini. Special kita pada hari ini, kebanyakan usahawan kita ada dalam sesi Zoom kita bersama-sama dengan kita live pada pagi ini. Untuk sesi webinar kita bersama dengan usahawan yang berjaya ya. Jadi tahniah kepada anda semua yang mana yang join saya pada pagi ini, anda adalah usahawan yang sangat komited untuk memajukan perniagaan anda. Ya. Jadi sempena Minggu PKS pada tahun ini ya, Minggu PKS 2021 kita bawa khas kepada anda semua. Jadi penganjuran pada tahun ini ada kelainan sedikit ya, di mana kita akan menganjurkan sepenuhnya secara atas talian. Ya, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum lagi melawat kita punya website ya, platform untuk online ini, kita namakan sebagai www.myassistsengkangmsme.gov.my. Sila berbuat demikian. Jadi di situ kita ada platform untuk e-pameran, di mana semua orang ramai dan juga usahawan boleh pergi ke booth-booth ini. Jadi seluruh negeri ya, seluruh negeri ada booth. Jadi siapa yang teringin nak makan rendang Maman Negeri Sembilan boleh pergi ke booth ini dan pick up terus hantar ke rumah ya. Jadi di platform ini juga kita ada program Match Me, di mana usahawan-usahawan boleh membuat jaringan perniagaan bersama dengan anchor-anchor yang besar ya. Kita ada sehingga hari ini 21 anchor, termasuklah Neon, Pasaraya Lotus dan sebagainya. Jadi pada usahawan yang mempunyai produk dah ready dah nak pasarkan ke pasaran yang lebih besar, jadi boleh layari di www.myassistsengkangmsme.gov.my dan boleh berjumpa, membuat appointment dulu ya, berjumpa dengan anchor-anchor ini untuk booking ya. Okey, jadi di samping itu untuk aktiviti-aktiviti sepanjang Minggu PKS ini yang kita tunjukkan pada 26 Jun sehingga 4 Julai. Berapa hari lagi ni ya kita akan habiskan PKS ni. Okey, sehingga 4 Julai ini kita ada juga pelbagai webinar yang dianjurkan oleh setiap negeri. Setiap negeri. Jadi untuk saya daripada Negeri Sembilan, jadi boleh layari di Facebook SME Corp Malaysia Negeri Sembilan.
Okey, dan di negeri-negeri lain seperti contohnya di Perak, anda boleh masuk di Facebook Perak, ya, negeri Perak, dan contohnya di Pulau Pinang, boleh pergi ke Pulau Pinang dan kita tengok pelbagai topik-topik menarik yang boleh dikongsikan bersama. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ya, saya nampak semua orang dah bersedia hari ini, ramai kita punya penonton-penonton dan juga panel kita juga telah bersedia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan kepada dua panel hebat. Ya, dua panel hebat kita, satunya Encik Adib, Encik Adib Abu Bakar. Okey, mana muka Cik Adib Abu Bakar, kita tunjuk sikit. Hai, Assalamualaikum. Cik Adib ni ialah usahawan daripada Negeri Sembilan, ya. Tengok dia dah promote kat belakang tu, frame murah gemas. Ya. Okey, usahawan yang kedua kita bawa khas daripada Perak. Ini Puan Amalia Abdul Aziz. Okey, mana Puan Amalia? Tengok sikit. Ini usahawan berjaya ni, ya. Okey, ini kita bawakan khas daripada Perak bertemu dengan Negeri Sembilan, ya, pada hari ini sebabnya kita tak boleh nak rentas negeri. Jadi kita rentas melalui alam maya. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jemputlah pertama sekali mungkin Puan Amalia untuk memperkenalkan diri dulu dan membuat perniagaan apa dan bagaimanakah Puan mulakan perniagaan sekarang ni. Okey, dijemput Puan Amalia, silakan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih dan Puan Mazlinda pengarah SME Corp Negeri Sembilan. Okey. Saya Amalia binti Abdul Aziz daripada Shah Dahlia Enterprise. Saya menjalankan perniagaan restoran berasaskan makanan Cha Kway Teow, iaitu restoran Cho Cha Kway Teow. Sudah beroperasi selama lebih daripada 10 tahun. Mempunyai 3 cawangan rangkaian restoran di Perak, iaitu 2 di Kuala Kangsar dan 1 di Sungai Seafood, 1 food truck dan juga 5 stall Cha Kway Teow. Saya menjalankan perniagaan ini bersama-sama suami. Saya juga anak didik daripada program Tiup Tunas Usahawan Belia Bumi Putera siri kedua pada tahun 2015. Ya, Puan Mazlinda. Okey, tu Cho Cha Kway Teow. Siapa lagi yang tak kenal Cho Cha Kway Teow ni, ya? Pelbagai menu menarik, ya. Okey, sekarang ni kita ingin menjemput pula Encik Adib. Okey, mohon untuk perkenalkan diri dan perniagaan apa yang dibuat sekarang ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Abu Bakar, berasal daripada Peda Jelai Gemas Negeri Sembilan. Menjalankan perniagaan printing, frame canvas, gambar. Menjalankan fully perniagaan saya kata dalam talian saja. Okay. Mula berniaga pada tahun 2018. Masa tu selepas saya masuk Tiup lah, Tunas Usahawan Belia, bawa SME Corp, saya Tiup 5 pada tahun 2018. Start daripada tu saya start lah menjalankan perniagaan. Dan sekarang ni mempunyai 2 kedai, tapi fully kita secara online saja. Kedai tu untuk kita production saja di Peda Jelai, Gemas Negeri Sembilan. Okey, tu dia. Hebat kan? Dah ada berapa cawangan, ya, sekarang ni. Okey, jadi kita nak tahulah lebih lanjut kan. Untuk apa ni, Adib kan dah ada 2 cawangan sekarang ni kan. Jadi boleh tak kita nak tahu bagaimana perniagaan boleh berkembang? Sebab kalau itu kan baru beberapa tahun kan, daripada 2018. Lepas tu bila kita naik pula ke 2020 ni dah kena COVID kan. Jadi macam mana perniagaan ni berkembang daripada 2018 sampai ke tahap ni? Jadi kita nak tahulah berapa banyak dia punya pekerja sekarang ni, jualan setahun. Sebab kalau kita tengok produk Encik Adib ni, dia bukan produk essential. Jadi kita nak tahu dia punya rahsia-rahsia dia tu. Okey, mungkin Encik Adib boleh share sikit? Okey. Okey, boleh baik. Okey. Okey, macam saya kata, okey, perniagaan saya selepas saya Tiup lah. Masa tu asalnya perniagaan saya menjalankan perniagaan printing, kata banner, banting, kad kahwin, asalnya lah. Sebab saya nampak potensi tu untuk kawasan Peda Jelai ni, kita dah tak boleh nak kawasan Peda kan. Jadi selepas tu saya try membuat frame gambar. Saya nampak untuk potensi untuk frame gambar macam frame canvas tu lebih menonjol lah. Bila saya bisnes ni kita kena fokus lah kata.
Okay, kalau kita semua benda saya nak buat, masa tu saya tak ada hala tuju. Semua benda saya nak buat. Jadi saya fokus, saya ambil satu, masa tu dalam setahun lebih kat lah saya lambat. Sebab semua saya nak buat, flyer, banting, kad kahwin. Lepas tu bila kita fokus pada gambar je. Bila kita fokus pada gambar, maknanya sale kita dah boleh cover dengan yang kita buat sebelum ni. Jadi saya ambil keputusan, saya tubuhkan nama saya punya kata Frame Murah Gemas sebab kita berasal daripada Gemas. Jadi kita mula tubuhkan pada 2018, mungkin silap 2019, bertapak di Fedah Jelai. Untuk makluman, kedai kita ni memang kita ada kedai, tapi kedai di Fedah Jelai memang kata kalau ikut logiknya kita nak berniaga secara orang kata customer datang tu memang agak sukar lah, sebab kita kawasan Fedah, kawasan yang berapa je kita boleh target market kita. Tapi selepas saya kata study balik, okay, kita nampakkan kita boleh masuk dalam talian online. Okay, start tu saya mulakan belajar daripada mula. Saya start buat FB ad. Saya main advertising dalam FB saja. Lepas tu kita start main dengan IG. Lepas tu selepas kita ada e-commerce, kita start masuk kat Shopee. Start masuk kat Shopee, kat situ nampak sale lebih baik lah kata. Sebab sale sebenarnya sebelum masa 2018 saya bekerja seorang. Kita adalah part time dalam 3 orang ke 4 orang. Selepas PKP tahun 2020, first MCO tu, yang tu kita dapat macam kata shock sikit lah. Sebab order kita terlalu banyak. Jadi start daripada tu kita dah start ambil hire staff. Start tu kita dah pula ambil staff lepas tu start sekarang ni kita dah ada 10 orang staff permanent. Part time kita ada lebih kurang dalam 3. Tapi part time tu kalau kita ada order yang terlalu banyak baru kita panggil lah. Tapi 10 orang tu memang kita fully lah. 3 orang untuk office, 7 orang untuk production, untuk kita punya produk. Lepas tu start saya ambil staff ni pada tahun 2020, baru lagi tahun saya rasa ujung dalam 2020, ujung dalam bulan 10 macam tu lah saya ambil. Itu pun saya ambil bawah skim penjana. Start yang Perdana Menteri perkenalkan skim penjana tu. Jadi start tu saya ambil dalam semasa tu 5 orang. Awal tahun saya ambil lagi dalam total tengok 4 orang. Jadi total semua kita dalam ada 9, untuk tambah seorang yang tidak ada, kita ada 10 setakat ni. Itulah setakat ni yang kita mula berniaga. Okey, kalau kita tengok jadi lokasi itu bukan penghalang kalau kita tengok walaupun berada di Fedah Jelai, tapi dengan teknologi terkini di mana semuanya di hujung jari saja. Jadi sebenarnya perniagaan ni bukanlah orang kata susah. Oh, saya ni jauh, saya ni duduk dekat tempat yang tak boleh nak diakses. Itu bukan sebagai alasan Okey, jadi kita mohon Puan Amalia pula berkongsi dengan kita bagaimana beliau memulakan perniagaan ni dengan kesusahan beliau pada mula memulakan perniagaan dan pelbagai cabaran. Jadi silakan Puan Amalia. Terima kasih Puan Mazlinda. Kami start berniaga daripada tahun 2009. Masa itu staff tak ramai pun. Kami bertiga saja sampai tahun 2009 hingga 2018 lah. Masa itu tak ramai lagi staff. Staff hanya daripada itu hanya 10 orang sahaja sebab buka satu cawangan sahaja di Kuala Kangsar, iaitu Chow Char Kway Teow di Kuala Kangsar. Okey, sepanjang berniaga memanglah kesusahan tu memang ada lah kan. Kita yang buka kedai, kita lah yang suami saya masak, dia lah yang inspirasi ni pada dia. So ni dia yang masak. Kami lah menyediakan makanan, kami lah yang jadi cashier, kami jugalah yang serve customer semua tu 2018 sampai 2015 kami start ambil staff yang staff dia dah 10 orang. 10 orang tu hanya satu cawangan saja. Ya, boleh kuatkan sikit tak mic dengar? Ya. Boleh kuatkan sikit mic tak? Kurang dengar sikit. Oh, kurang dengar Macam jauh bunyi dia.
Dengar tak Puan Mazlia? Okey dengar tapi dia dia jauh sedikit lah. Ya ke? Tapi boleh teruskan. Okey. Daripada 10 orang staff, kami upgrade kepada, kami sudah membuka cawangan di Sungai Siput. Kami ambil lagi staff 4 orang. Sebab kami kawasan bukan kawasan bandar. Kami kawasan kampung lah juga kira-kiranya pada kangsanya lah kan. Okey, sepanjang pembukaan kedai kami cabaran-cabaran dugaan tu memang banyak lah kan. Banyak daripada staff, problem daripada staff yang buat perangai apa semua kan, kami perangai apa semua. Okey, kenal tak Safina? Boleh tak dengar? Dengar. Okey, dengar. Okey, sepanjang PKP ni banyaklah dugaan kami. Sebelum PKP memang rasa mencanak-canak lah kan. Selepas PKP ni stay sebab kita restoran. Nampaknya PKP restoran tak boleh buka. Okey, tak boleh dine in apa semua kan. Jadi sepatutnya kami adalah tim kami dah berbincang. Lepas tu kami membuat satu strategi lah kan untuk menaikkan sales semula sepanjang PKP. Bila melihat ramai yang terkesan daripada pandemik ini, kami hilang ada pekerja yang tak bekerja, hilang pekerjaan, sumber rezeki, maka terciptalah kami idea untuk mengeluarkan produk. Tapi produk kami ni dah sebelum PKP pun kami dah keluarkan produk tapi tak launchkan lagi lah kan, tak meluas lah. Lepas tu daripada produk inilah kami menjual daripada segi online. Kami ambil agent, set up menu baru untuk kedai. Kami set up menu baru, menu baru setiap mengikut PKP dan SOP yang berubah waktu mengikut keadaan semasa lah kan. Menu kami berubah daripada menu Char-Kway-Teow kami ke menu petang. Menu Char-Kway-Teow kami terpaksa upgrade kepada menu tengah hari. Menu Char-Kway-Teow petang ke malam memang orang tak makan lah kan. Jarang lah untuk orang makan, selalu kan makan di dine-in di kedai. Jadi kami terpaksa upgrade kepada menu Char-Kway-Teow kepada menu tengah hari. Kami terpaksa buat nasi. Daripada sos Char-Kway-Teow tu kami upgrade kepada menu nasi. Itu jimat lah kos kat situ kan. Kami tak payah nak mencipta menu-menu yang baru selain daripada menu yang tetap yang kami buat kan. Okey, menu ni kami promosi kepada ni antara menu-menu yang kami di kedai. Masa dine-in boleh lah makan menu macam ini yang design elok-elok ni, tapi di rumah kami tak untuk dine-in untuk Saudi dan take away sahaja. Okey Puan Linda? Saudi take away tu merangkumi dengan makanan western sekali ke? Ya, sekali. Saya tengok makanan western tu terliur tengoknya. Ya. Jadi tadi kita tengok slide sebelum tadi tu, ini premier tadi. Ini sos. Ini sekarang ni Chow Char-Kway-Teow ya? Chow Char-Kway-Teow sekarang telah membuka 3 cawangan tu dan semua rangkumi stall dan juga satu food truck. Staff kami dah ada 40 orang. Ramai ya, 40 orang. Ini antaranya lah. Ini tak ni sebahagiannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok berkembang betul 40 orang nak jaga tu bukan senang macam-macam ragam Macam-macam ragam, macam-macam PA. Jadi selain daripada kalau kita tahu di mana Puan Amalia dan Cik Adib ni dia daripada usahawan belia tunas usahawan belia putra daripada program yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia. Lia daripada tiup 2 Lia? Tiup 2 2015. 2015. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada situ dua usahawan ini telah berkembang dan bukan saja dengan grant dan juga latihan yang di-provide oleh SME Corp Malaysia, tapi juga daripada agensi-agensi lain. Jadi untuk Lia, selain daripada SME Corp ni, agensi mana lagi yang banyak membantu? Banyak membantu Lia, Tekun, TUND, Amna Ifia, Mara, terutamanya Mara. Okey, NTSP lah, SME Corp Perak. Alhamdulillah. Okey. Iskan juga membagi latihan-latihan kepada kami punya staff dan juga kami sendirilah kan. Jadi kalau kita tengok bantuan telah bersepadu setiap
agensi-agensi sebenarnya memberi bantuan berbentuk yang lain ya. Ada yang bagi grant, ada yang bagi latihan. Jadi kepada semua usahawan-usahawan yang ada pada pagi ini yang menonton sesi ini, webinar ini, jadi ambillah peluang untuk bersama-sama kita jumpa dengan usahawan-usahawan, dengan agensi-agensi ini, apa lagi yang dapat bantu dengan perniagaan kita. Ya, jadi Encik Adib ada tak agensi-agensi lain yang membantu buat masa sekarang ni? Panjang daripada 2018 sehingga dah sekarang. Untuk start daripada 2018 tu ke sekarang dalam kita ada beberapa agensi yang bantu juga selain SN Corp di 9. Kita ada Mara ni 9. Okay, yang tu kita dapat untuk bantuan mesin lah. Mesin untuk buat kata print gambar kita ni kan. Sebelum ni saya beritahu awal, sebelum ni saya memang tak ada mesin. Okay, saya print dalam 3 tahun saya tak ada mesin. Saya baru tahu ni saya ada mesin print. Oh, sebelum ni manual lagi ya? Sebelum ni kita sub kat orang. Itu sebab kata niaga ni kita tak perlunya kita ada mesin dulu. First saya masuk bidang printing ni, diorang kata first kena ada mesin. Tapi silap, mindset diorang salah. First kita kena cari solution dulu. Kita kalau selagi kita boleh cut off, kita cut off. Okay, kita cut off untuk production. Jadi saya hantar dekat print dekat luar lah, kedai lah. Masa saya hantar kat luar tu pun banyak kat selepas saya kira kos-kos semua, saya decide baru saya untuk ambil mesin. Yang tu kita bantuan daripada Mara ni 9 lah. Okay, yang kedua kita ada macam MDEC, bawa MDEC. MDEC kita banyak khusus-khusus macam latihan e-commerce macam Shopee ke, macam FB Ad, IG Ad, kita ada Google Ad, Google. Kita belajar banyaklah yang bawah MDEC. Okay, apa tu bawa Pekeso macam bawa perdana tu kita ada latihan kata kemahiran untuk kita punya staff. Okay, dari segi komunikasi, yang tu je lah yang setakat ni yang kita ada bawah agensi. Alhamdulillah. Jadi nampak tak agensi-agensi ni semua membantu lah. Kadang-kadang kita dengar agensi ni tak membantu saya. Jadi bolehlah kalau kita jumpa ke agensi tu untuk semua nak dapatkan duit ya. Dia tak boleh macam tu. Contoh macam MDEC tadi, you boleh dapat latihan e-commerce. E-commerce sekarang sangat penting ya. Di mana zaman time pandemik ni kita tak boleh nak membuat perniagaan secara fizikal. Jadi penting untuk kita menggunakan digital ya, marketing secara digital untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kita pada masa ni ya. Di masa tempoh COVID ya, kita tahulah. Yang ni soalan yang saya ingin nak dengar lah daripada jawapan yang saya ingin nak dengar daripada panel-panel kita. Okey, kita melalui tempoh pandemik, daripada PKP 1.0 sehingga 3.0 ya. Maksudnya dalam tempoh dah setahun ya. Jadi boleh tak saya nak dengar sharing daripada Puan Amalia dulu, apakah cabaran-cabaran semasa tempoh pandemik ni? Ya, apakah yang telah memberi kesan yang mendalam dan bagaimanakah Puan Amalia overcome masalah-masalah ni? Ya, okey, dipersilakan. Okey. Cabaran-cabaran first untuk PKP pertama, sale memang menurun. Tapi solusi yang kami ambil pada masa itu adalah masa itu sebelum puasa untuk PKP pertama, kami tukar menu 100%, kami tukar menu daripada buat cakacau kepada buat roti john. Okey, daripada buat western kami tukar kepada menu nasi. Okey, itu masa PKP pertama lah. Lepas tu untuk PKP kedua ni, minggu kedua ni boleh SOP kedai makan memang ketat masa tu. Dine in tak boleh, dah hanya untuk COD dan take away saja. Okey, take away untuk COD kami kami ada database customer yang datang kedai sebelum ni. Okey kan, buku kedatangan customer ke kedai, kita ambil nombor tu untuk kita save dan kita launchkan kita punya iklan setiap masa daripada pagi sampai kami buka kedai. Okey, kami dapat database tu setiap hari. Kami punya team akan blastkan hari-hari iklan daripada menu chol sendiri. Okey, tim kami terpaksa daripada 40 orang tu untuk PKP yang ketiga ni memang ni sikitlah, memang suka sikitlah kan. Kami dah dapat 40 orang, terpaksa rotate kerja tu. Ada yang tak bekerja, cuti tanpa gaji. Ada yang
bekerja tapi mengikut hari, daripada kerja 7 hari seminggu terpaksa 2 hari seminggu, 3 hari seminggu terpaksa. Itu bergila-gila secara bergila-gila. Terpaksa staff terpaksa dikurangkan sebab kos operasi kedai makan ni tinggi. Kami terpaksa cut kos dua kedai Caketau terpaksa tutup, iaitu di Sungai Siput dan juga di Chor Kuala Kangsar. Dan yang buka hanyalah min kami di HQ, iaitu di Port Chor sahaja. Daripada 40 orang tinggal 12 orang bekerja dalam satu hari. Okey, untuk iklan untuk sale pula kami iklankan daripada FB, IG, WhatsApp, Telegram, semualah untuk belaskan iklan setiap hari. Okey, sale tu akan naiklah sikit. Untuk produk pula kami pun ada produk untuk dalam tempoh pandemik ni memang sale kita akan turun. Kami belaskan untuk produk juga. Produk memang laju. Sebab itulah untuk sale kita. Okey, produk Sos Capital ni kami lantiklah ejen-ejen, staff sendiri untuk terpaksa iklankan first ni pada customer luar. Okey, sekarang alhamdulillah ramai ejen, ramai pelanggan-pelanggan. Kami pun juga ada store untuk franchise juga, iaitu membuat store untuk Caketiau. Okay, sekarang ni dah ada 5 stall yang kami launch. Okay, alhamdulillah mendapat sambutan jugalah. Okay. Daripada itulah sale meningkat. Ni apa Mas Linda? Kalau kita tengok kan macam Lia bagi tahu 40 pekerja dikurangkan kepada 12 pekerja. Masa tu macam mana agaknya situasi yang Amalia ambil lah untuk menangani. Yalah, biasalah orang ada kerja kan pada masa ni. Masa tu memang kami dah fikirlah kan macam mana nak tanggung 40 orang bekerja, tak cantik lah 40 orang bekerja, tapi alhamdulillah Pekeso dah banyak membantu lah. Daripada Pekeso banyak membantu kami daripada kami dapat tampung lah kos operasi untuk gaji pekerja. Okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya memang kita akan rasa kesian, tetapi kelangsungan perniagaan ni lagi penting. Jadi kalau perniagaan ni tak ada, lagi tak dapat nak bagi orang kata peluang pekerjaan kepada orang lain, ya. Betul. Jadi okey, pada semua penonton sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, anda boleh type di ruangan komen, di ruangan chat box. Untuk yang peserta daripada Zoom, boleh tekan button chat tu, okey, boleh type soalan di situ. Dan kepada penonton kita di FB Live, anda boleh type soalan-soalan di ruangan komen, ya. Okey, sekarang kita pergi kepada Cik Adib pula. Bagaimana dalam tempoh COVID PKP 1.0 sehingga 3.0? Apa cabaran-cabaran yang dihadapi masa tempoh tersebut? Okey, untuk first MCO 1.0 tu, cabaran yang kita hadapi ialah kita kekurangan pekerja lah. Yang tu sebab order kita terlalu banyak. Masa tu kita tak pernah dapat order yang terlalu orang kata overload lah. Kata sampai production pun tak boleh nak tampung. Sebab masa tu kita belajar sesuatu lah. Maksudnya kita nak sale banyak, tapi kita punya manpower production kita tak power pun tak guna juga. Macam ni saya belajar satu masa MCO 1.0 tu. Kita biasa dapat order tak banyak. Kita biasa order kita boleh cover. Kita masa tu saya pakai part time saja dalam 5 orang. Masa saya 6 lah. Masa saya bekerja dengan production. Selepas MCO 1.0, masa MCO 1.0 tu, tempahan order kita terutama daripada Shopee lah. Shopee 1.0 tu kita sangat banyak sampai kita tutup order terus. Kita stop lah, tak pernah saya buat keputusan macam tu. Sebab dekat tempahan tu kita perimeter ni bukan dari stok. Kita pre-order. Maksudnya kalau ada orang tempah, baru kita buat dalam masa 7 hari kita bagi. Jadi masa tu order kita dekat nak sampai 300 order dalam seminggu. Kita memang tak boleh cover, kita tutup. Itu cabaran kita, itulah production lah. Production dengan masa waktu bekerja yang kurang, masa MCO kan, tak boleh kerja malam kan. Jadi kita pecah-pecahkan, ada yang macam masa tu potong kayu ke apa, kita pecah buat kat rumah. Masa tu
Masa saya ada satu kedai masa tu, kita buat kat rumah. Itulah yang halangan yang perlu kita hadapi lah untuk meniaga online ni. Masa MCO alhamdulillah lah kita dah dapat sale yang agak baik lah kata. Sebab sebelum ni kita dapat sale dalam ni, tadi bila MCO sale kita dalam 3 kali ganda. Tu yang production kita memang tak mampu lah. Memang itulah yang kita punya halangannya. Ini kira masalah yang baik lah cerita dia ya. Masalah yang dia tak baik, masalah yang baik ni. Masalah baik. Itu je lah masalah yang kita hadapi. Okey, boleh share tak kalau kita nak bagi inspirasi sikit lah kepada usahawan yang ada yang menonton sesi webinar kita pada pagi ni kan. Berapa agaknya sale estimation kita bagi tahu berapa banyak jualan untuk setahun lah dalam jual frame ni sebenarnya. Kalau dalam tahun lepas tahun 2019 tak banyak lah, masa tu kita tak ni dalam 100,000 macam tu. Masa tahun 2020 kita ada peningkatan hampir 3 kali ganda dalam 400,000 untuk tahun 2020. Tahun 2021 ni dalam untuk kuarter 1 dan 2 ni, okay, sampai bulan 6 kita dah sampai dalam 350. Banyak juga ya. Jadi insya-Allah lah kita target. Sebenarnya saya target 1 million untuk 2021 ni. InsyaAllah boleh dicapai. Kita akan push lah. InsyaAllah. Jadi kalau penonton dengar ya, usahawan kita ni walaupun dia bukan produk essential, masih lagi boleh mencapai peningkatan jualan yang sangat tinggi. Ya. Jadi kalau ikutkan kita tengok ya, memang boleh berniaga ya. Jadi jangan jadikan alasan ya, jangan jadikan alasan produk saya ni tak boleh dipasarkan lah, produk saya ni bukan produk makanan. Ini bukan ya. Alright. Jadi kita tanya juga Puan Amalia. Lia ada ke? Ada Puan Lia. Okey. Puan Lia. Berapa agak-agak jualan sebelum masa masuk program Tube tu? Berbanding dengan sekarang. Sebelum masuk Tube, jualan sebulan tak capai pun dalam 500,000, memang 500,000 ke bawah lah. Masa 2018 ke 2015 ke bawah lah kan. Memang stay dalam sebulan tu dalam 30,000 lah macam tu. Setahun tu bawah lah 500,000 sebab nak berniaga kedai makan dia ada turun naik dia. Ada masa tinggi, ada masa rendah kan. Ada lepas daripada saya masuk Tube, saya dah tahulah agensi yang boleh membantu. Agensi yang boleh beri latihan. Masa itulah saya menuntut ilmu, dapatkan nasihat daripada agensi-agensi. Alhamdulillah saya tu meningkatlah daripada kami 3 orang bekerja, meningkatlah sama 10 orang bekerja. Sebelum membuka cawangan lah, satu cawangan tu 10 orang bekerja. Masa tu saya dah meningkat kepada sebulan dalam 40,000 lah. Setahun dalam 300-400 lah sebelum selepas daripada program tu. Okey, banyak juga tu ya. Agak tinggi ya kalau kita tengok untuk restoran Protokito ni ya. Jadi peningkatan dia sangat menarik ya kita tengok. Kalau kita lihat perniagaan ni dia seindah sentiasa akan naik je ya. Dia akan ada turun dan naik, betul? Betul. Jadi hanya orang kata semangat usahawan tu bagaimana untuk memastikan perniagaan terus berkembang. Jadi kalau kita tengok kan Puan Amalia, kalau kita tengok apa langkah-langkah diambil sebenarnya untuk terus bertahan, untuk memastikan kelangsungan perniagaan ni daripada dulu sampai sekarang. Orang kata senang, okey nak buat bisnes. Semua orang ada semangat nak buat bisnes. Okey, saya nak buat bisnes, saya pergi daftar, saya buat bisnes. Tetapi bila kita nak memastikan perniagaan itu berterusan, berpanjangan, itu yang agak susah. Orang kata konsistensi itu agak mencabar. Jadi macam mana Puan Amalia ambil langkah-langkah ni untuk memastikan perniagaan ni mesti kena berlangsung hingga sekarang? Perniagaan kedai makan memang mencabarlah kan. Kalau tak tahan tu memang tak boleh nak teruskan lah untuk kelangsungan
masa depan Perniagaan tu. Perniagaan tu. Usahawan kental ni. Memang banyaklah dugaan daripada soal pekerja, daripada soal kita punya supplier, daripada kita soal environment kita sendiri, family, memang banyak dugaan. Sebab saya dah berkahwin, ada anak, memang cabaran tu memang tinggi sikit lah kan. Komitmen ni Komitmen tu memang padu lah orang kata kan. Okey, daripada rumah sampai ke kedai, balik malam, memang balik malam 1-2 pagi lah macam tu sebelum PKM, sebelum saya membuka cawangan. Okey tu, tapi anak-anak memang memang tak ada dek tangan lah masa tu. Okey, untuk kelangsungan dan perniagaan ni dalam musim PKP ni, sepanjang PKP ni, strategi UNCOR adalah kami terpaksa set up menu-menu baru yang berubah mengikut perniagaan, mengikut masa. Satu, menu-menu kami daripada menu western ke Char-Kway-Teow, kita terpaksa upgrade kepada menu-menu nasi. Untuk MCO kali ini, tim kita kena padu lah. Dalam perniagaan ni, tim kena padu, hari-hari kena brainwash, hari-hari kena nasihat diorang, memang tak putus lah kami. Memang berusaha jadi daripada pekerja yang tak ada apa-apa kepada pekerja yang ada ilmu. Daripada inilah kami tutulah idea-idea yang baik-baik daripada kita punya staff kan. Okey, melantik kami juga daripada program-program daripada agensi juga, kami hantar diorang ke kursus-kursus untuk memberi kuliah untuk dari segi kita punya production, dari segi masak, semualah tu Cik Lin. Okey, banyak ya dia kena ambil langkah pelbagai orang kata apa, strategi-strategi tu memang kena ada lah ya dari semasa ke semasa ya. Ya, memang berubah ikut masa. Berubah ikut masa. Betul. Dia bukan berubah ikut suka hati kita kan. Betul. Okey, Cik Adik macam mana? Apa langkah-langkah diambil? Rasa-rasa perniagaan ni akan berlangsung lama lagi tak? Okey, untuk langkah yang kita ambil sebelum ni kita ada, macam saya katalah, kita pakai e-commerce lah. Kita ada Shopee, kita ada Lazada. Jadi selepas sekarang ni kita dah mula buat, sekarang ni kita dah bersedia lah dengan macam FB, kita dah ada kat FB, kita dah ada kat TikTok. TikTok pun saya dah start, sebab kita kena ikut peredaran masa orang kata. TikTok pun saya ada. Kat TikTok ni saya banyak share mengenai ilmu macam mana nak berniaga di Shopee lah. Siapa yang kat sini, siapa kat sini dia boleh lah follow TikTok saya, Adik Wakar 31, untuk kat sini saya share bagaimana start daripada kosong kita nak berniaga barang kat Shopee sampai kita boleh start jual. Itu dah bonus tu kepada penonton kita ni ya. Dapat ilmu free lagi. Daripada sini dapat pula belajar ke Shopee. Okey, ambil peluang ni. Teruskan Cik Adik. Okey, lepas tu sekarang ni kita dah start buat e-commerce kita sendiri, kita buat website kita sendiri. Sebab yang saya belajar satu lah, sebab kalau kita nak berjaya dalam satu syarikat ni, kita perlukan sistem lah. Contohnya sistem production, kita kena ni sistem HR, sistem sale. Sekarang ni yang kita nampak sistem e-commerce yang boleh bantu kita. Contoh macam, bayangkan kalau kita ada order setakat ni, kita ada order, contohlah kita ada order 300. Kau bayang kalau next year atau 10 tahun lagi kita ada order 3,000 atau 4,000. Macam mana kita nak handle? Dengan kita nak minimiskan kita punya team sale. Kita gunakan sistem. Ni yang saya cuba bangunkan untuk e-commerce, sistem kita punya website sendiri. Jadi customer boleh order direct dari situ. Agent kita, dropship kita boleh order daripada e-commerce kita sendiri. Kita nak jadikan satu sistem yang memudahkan lah. Sebab saya dah lalui semua benda tu. Kita lah team sale, kita lah production. Jadi kita puas nak melayan customer ni banyak tau. Jadi sampai malam-malam tak tidur. Tapi bila ada macam sistem macam Shopee, Lazada, dia banyaklah bantu kita. Contohnya kita jimatkan masa dari segi layan customer. Customer dah educate dengan kalau masuk memang dia nak beli barang, dia dah ada dia punya kategori dia boleh pilih, dia masuk barcode dia bayar. Lepas tu pendedahan Shopee, Lazada pun banyaklah macam ni. Lepas tu banyaklah yang kita sistem yang bantu kita lah kata. Sebab kalau nak fikir logik, memang kalau kita nak pakai team sale memang agak ni, sebab sebelum ni kita pernah agak pakai FB ad, kita still main FB ad, kita pakai agak media sosial pun okey juga alhamdulillah. Sebab kita kena ikut kata peredaran masa lah, kita pergi yang mana cabang yang kita ni dan banyakkan pilihan. Kata macam sekarang ni Lazada, Shopee, sekarang ni kita ada PG Mall. PG Mall pun saya baru masuk PG Mall alhamdulillah. PG Mall kata jangan tertinggal lah dengan arus masa.
ikut cepat. Itu dah. Kan banyak-banyak platform ni kan. Ada contoh adik guna platform Facebook, ada TikTok. Itu lebih kepada promosi lah kan, kepada produk ya. Dia lebih kepada promosi untuk tarik pelanggan. Shopee, Lazada. Antara banyak platform ni, yang mana sebenarnya yang memberi pulangan yang lebih tinggi sebenarnya? Kalau totally sejujurnya Shopee lah. Sebab Shopee totally sales saya 100%, total dalam 90% daripada Shopee. 90%. Oh, tinggi ya. 90. Jadi kat situlah kita, dan lepas Shopee kuat, kita kena kuatkan team lah. Macam Cik ni kata tadi, kita kena kuatkan Puan Lia kata tadi, production lah. Kita banyak belajar lah. Kita belajar lepas kata, dia sebenarnya macam masalah ke apa semua proses untuk kita nak grow. Kita anggap itu proses. Macam-macam lah kita hadapi. Production warga, kita kacir. Kita post salah barang. Barang rosak, kita post barang rosak. Semua tu kata daripada mindset kita lah, positif lah. Kita positif. Mungkin itu adalah proses untuk kita grow. Biasa positif, usahawan luar ni biasa positif orang kata. InsyaAllah apa yang berlaku tu mesti ada lagi yang kata. Dan yang untuk usahawan yang luar ni, kalau yang betul-betul terjejas, kita kena ubah mindset. Okay. Mungkin kita boleh buat macam Puan Lia kata tadi, macam dia produk makanan kan. Dia buat, dia ubah lah. Orang kata model Penadi dia ubah untuk bisnes. Kalau kita nak sustain yang kita ada tu memang agak ni lah. Sekarang ni pun banyak lah kawan-kawan sahabat saya yang kat Tube start jual kat Shopee dah. Banyak lah. Daripada dulu dia orang sampai dia orang kata menyesal tak belajar dulu kata. Tapi salah, tak ada istilah terlambat. Dalam Islam pun tak ada istilah terlambat. Kata kita start daripada hari ni belajar online, pasarkan dalam talian. Macam Adik, macam mana boleh mula-mula hati nak pasarkan dalam Shopee ni ya? First saya macam ni, semula dulu saya pun tak boleh. Saya rasa macam boleh ke produk aku kat Shopee, sebab ingatkan saya Shopee tak boleh pre-order kan. Ingatkan kita nak ada di stok ke. Mula pun saya ada mindset macam tu juga. Lepas tu macam saya fikir tak boleh, memang saya kena nak. So tu saya start jual. Saya start pergi kelas. Kalau nak kira macam setakat e-book tu bersepah dah saya beli e-book. Kata e-book dah dekat nak berpuluh-puluh e-book lah saya beli. Kelas-kelas yang e-commerce, Shopee, Lazada semua banyak dah saya join dulu. Daripada zaman dulu lah. Masa sebelum saya nak ni. Memang banyak. Itu yang kata proses lah kan. Kita spend duit pergi. Dulu masa sebelum MCO kan kita boleh pergi KL lah. Dulu saya delay pergi KL. Kejap pergi KL. Dulu MDEC pun ada juga kelas-kelas Shopee. Dulu saya pernah belajar kelas Shopee kat Melaka, Tanjung Keling. Bawa MDEC, kita belajar. Banyak lah. Kata kalau nak ikutkan, memang kita kena explore sendiri lah. Untuk kelas-kelas yang e-commerce ni lah. Jadi maksudnya sekarang ni kalau kita nak, kita perlu berusaha. Ya, betul. Ilmu tu perlu dicari. Kadang-kadang satu ilmu bila kita dapat, kita pergi satu kelas, kita hanya stick kepada tu. Jadi kita perlu explore. Orang kata belajar ni adalah satu proses yang lifetime. Ya, jadi jangan berhenti belajar. Kita perlu mencari untuk pastikan bukan saja diri kita ni penuh dengan ilmu, tapi kita dapat praktikan juga untuk perniagaan kita. Betul. Jadi kalau macam Lia ada tak menggunakan platform digital ni lah untuk mempromosikan produk-produk kan? Jadi boleh kongsikan pengalaman tu sikit tak? Okay, untuk kami Lia pun kami pun Aco pun ada produk. Okay. Kami juga masuk dalam Shopee. Shopee yang masuk adalah ejen-ejen yang di bawah kami. Okay, kami hanya platform kami hanya percayakan produk. Orang yang akan masuk di Shopee. Di Lazada kami tak pasti lagi. Lazada tak pasti. Lepas tu di IG, di Facebook, di TikTok pun ada. Untuk pasar tu, untuk promosi, tips dia juga buat hari-hari untuk FB, di FB page kami buat live setiap hari. Okey, untuk produk-produk baru pun kami akan live juga setiap hari. Memang setiap hari tu memang kena live. Dia orang pelanggan akan dapat tahu kita punya produk baru, kita punya menu-menu baru. Okey, macam store ni adalah produk baru kami. Okey, kami juga membuka peluang perniagaan kepada orang di luar sana. Itu membuka perniagaan untuk membuka perniagaan char kway atau untuk menambah menu di restoran masing-masing ataupun di tempat masing-masing. Sebab sekarang ni, dalam keadaan sekarang, apa yang saya nampak lah kan, perniagaan F&B ni, perniagaan kita ni perlu dekat dengan customer. Dah tak relevan lagi customer makan di kedai. Okey.
Untuk lepas tu idea kami kalau lepas ni kami membuka lebih banyak lagi store-store Char Kway Teow akan dibuka di kawasan-kawasan perumahan. Daripada sini customer akan dekat lagi dengan kita. Tak perlu pergi ke kedai, tak perlu pergi ke pekan untuk datang untuk makan Char Kway Teow. Okey, alhamdulillah untuk proses yang pertama ni kami dah buka di taman juga di Kuala Kangsar juga. Memang kami ni kawasan luar bandar juga lah dikatakan. Untuk keluar tu memang susah lah sebab kalau di luar bandar ni pelanggan ni tak keluar ke pekan sangat. Apapun COD dan take away je lah, dia orang order, dia orang ambil macam tu. Tapi lepas inisiatif ni daripada store ni kami dapat menaikkan sale kami juga dan mendapat dekat dengan customer. Ini daripada untuk bulan ni adalah pertama store yang Char Kway Teow buka akan dibuka banyak lagi di kawasan-kawasan perumahan lain lah. Ya Cik Lim. Ya, kalau kata adalah usahawan yang berminat lah daripada Negeri Sembilan ni nak buka stall ni dekat Negeri Sembilan, boleh ke? Boleh je. Sebab kami dah open untuk satu Malaysia. Jadi siapa penonton hari ni yang cari-cari lagi nak buat berniaga apa ni, nak berniaga apa ni, ni dah ada peluang dah. Barang-barang semua dia bagi. Semua bagi tinggal nak goreng je? Cuma nak goreng dengan bahan basah je. Masak kat rumah pun boleh. Senang je. Tengok ada nombor telefon dekat bawah tu. Boleh ambil nombor telefon ni sekarang. Ya. Ni tim H2 akan balas lah untuk korang punya kalau berminat boleh call je. Kami akan bantu. Kami akan turun jugalah kan. Macam mana kami akan turun juga membantu usahawan untuk latihan ada bagi ya? Ada. Kami bagi free je. Ada video-video yang kami bagi. Senang. Berapa Lia kalau nak buka store ni permulaan dia? Untuk permulaan store ni kami buka 2,500. Semua lengkap. Free training. Promosi dah siap Lia buat kan? Promosi kami buat 15 iklan je kami akan bagi. Tim kami akan bagilah. Menarik itu ya. Jadi siapa yang berkenan lah nak mulakan perniagaan tu boleh explore. Kita boleh ambil nombor telefon dan kontak kepada Puan Amalia kita ni ya. Yang ni produk ada sos Char Kway Teow ni produk ni produk kami, produk sos ni untuk yang untuk 500 liter ni untuk orang yang goreng di rumah je. Untuk bekas kecil kan untuk peniaga kami packing lain sikit lah, banyak sikit lah kan untuk package. Tidak kan, kadang tegur sekali je. Lepas tu, yang ini memang dijual di Shopee ya? Shopee ada, Facebook ada, TikTok pun ada, Instagram pun ada. Nanti call je kami akan balas. Okey, ini tak ada minimum order Kalau ada satu pun boleh? Untuk ejen pun boleh. Kalau ejen je minimum order. Kalau untuk beli retail kami tak ada minimum order. Boleh satu pun boleh kami hantar. Sabah Sarawak pun ada dah sekarang. Dulu tak boleh untuk cair. Sabah Sarawak dulu tak boleh tapi sekarang dah boleh dah. Ni ada persoalan tanya. Sos tu boleh pun Sabah Sarawak ke dia tanya? Boleh dah sekarang. Sos ni sedap ya. Jadi kalau kita nak pergi ke Kuala Kangsar nak makan memang sekarang ni payahlah nak rentas negeri tak boleh kan. Jadi boleh beli sos ni dan terus masak je. Ni masih dah try dah. Memang sedap. Rasa dia betul-betul. Sos ni bukan untuk buat Char Kway Teow je kau. Untuk boleh buat nasi goreng, buat mi goreng, buat spaghetti pun boleh, bagai barang perapan pun boleh. Macam-macam boleh buat. Ikutlah kreativiti masing-masing kan. Okey, tu strategi daripada restoran dia menghasilkan produk sendiri ya. Jadi inilah sebenarnya usahawan yang kita boleh tengok apakah strategi daripada semasa ke semasa yang kita kena ubah ikut peredaran situasi semasa ya. Jadi macam Cik Adib kan, berapa agaknya produk-produk frame yang dijual dalam perniagaan ni? Frame kemas ni. Okey, untuk produk kita ni banyak sebenarnya sebab kita ada untuk design saja kita ada dekat hampir 150 design. Tapi berbeza-beza lah. Tapi more kepada kita macam kata kalau ikut tengok gambar ni. Sekejap Okey, kalau untuk slide. Okey, yang macam ni kita ada frame custom lah. Kalau macam ni kita ada frame macam frame bola, kita ada frame custom kalau nak letak jam ke, nak letak gambar sendiri ke, nak letak gambar family ke. Kalau custom ni boleh beli daripada Shopee jugalah. Boleh. Boleh. Tapi beli kat Shopee nanti kita akan check lah, kita akan berurusan di luar lah untuk nak deal untuk custom. Kita ada frame gambar, macam bawah tu kita ada frame Islamik, frame yang kata frame eksklusi, frame Islamik lah. Untuk banyak juga yang kadang request nak custom, nak design sendiri pun boleh. Tapi kata yang macam design sendiri tu makan masa sikit lah.
Itulah. Okey, alhamdulillah kalau kita tengok produk-produk mereka ni semuanya ada di Shopee ya. Jadi pada penonton-penonton yang nak tengok bagaimana Cik Adib dan Lia buat TikTok mereka, macam mana mereka mempromosikan, boleh kita pergi TikTok cari mereka. Dan siapa juga yang memerlukan perniagaan sekarang, rasa macam nak buka berniaga tapi tak tahu apa benda nak berniaga, boleh hubungi Puan Lia ya. Banyak benda yang kita boleh berniaga pada hari ini ya. Okey, jadi kita ada soalan. Kita ambil soalan dulu boleh? Okey, kita ambil soalan kepada ini daripada salam kenal daripada Encik Muhammad Faizuddin. Salam kenal Encik Adib dan Puan Amalia. Kalau boleh saya nak bertanya tentang bagaimana pecahan dari dana dibuat untuk strategi bisnes dan bahagian apa yang difokuskan. Okey, kita pergi pada Adib dululah. Boleh? Okey, boleh. Okey, untuk yang first saya dapat, saya bagi tahu awal saya ni antara usahawan yang start berkosong. Jadi kita memang tak ada dana apa-apa. Start daripada keluar tube tu lah yang kita bergantung dengan dana 15,000 daripada tube tu. Okey, start dana tu kita pecah-pecahkan. First saya kata kita tak habis lah sebab kita nak berniaga ni makan masa. Kalau kita habis, first saya buat dalam tu sebab saya kata saya tak ada beli mesin ke apa, tak ada. Saya selagi saya beli jimat, saya jimat. Tu sebab saya sub kat, saya penting kat luar. Masa tu lah, betul kita buat kat rumah, masa tu kita buat kat rumah lagi. Kita buat seorang, kita memang tak ada part time lagi, kita potong kayu. Saya ingat lagi, mak saya yang pegang potong kayu selama gaji. Buat kat dapur, itu memang itu memori yang kata kita start bisnes lah. Kita tak ada nak mula start dah kita. Sebab kalau kita perasan trend usahawan kita, mesti nak kena ada kedai. Tapi start daripada yang PKP ni, diorang tak perlukan kedai pun, kita stay berniaga kat rumah pun boleh. Jadi start daripada duit tu lah, kita pecah-pecah lah. Tapi first saya ingat saya beli mesin untuk komputer, saya beli komputer, saya beli dengan mesin printer untuk saya design, tu je. Printer A4, tu je. Lain semua kita menimaskan lah, supaya kita nak jimat, bukan kita kedekut. Sebab kita bisnes ni kita nak main dengan, kita kena ada cash flow syarikat tu bergantung kepada cash flow syarikat tu. Walau masa tu tak banyak lah nilainya. Masa tu kita dapat 15, tapi dengan kita boleh berjaya lah, kita lipat gandakan dengan duit yang kita aset Mikot bagi tu. Alhamdulillah kita dapat menjadikan peluang pekerjaan dekat warga Feda Jelai ni, yang kita tahu kalau duduk Feda memang agak sukar lah nak kena keluar kan. Kita dapatlah sediakan kata sikit, tak adalah banyak tapi alhamdulillah lah dalam 10 orang lah kita punya staff di Feda Jelai ni. Itulah kita guna dana tu. Alhamdulillah. Lia macam mana? Apa yang dah gunakan daripada dana? Itu maklumat program tube ni kita adakan dalam mereka ni semua kena masuk camp ya. 2 minggu tak boleh keluar. Ada yang 2 minggu. Jadi 3 minggu tu dah duduk di KKN, kita lagi berapa diorang mental ni, tahan ke tak tahan ni. Nak jadi usahawan kena berdaya tahan. Usahawan ni dari segi mental, lepas tu kita kasih mereka semua ilmu-ilmu daripada nak buat kewangan, nak buat pemasaran dan sebagainya. Lepas mereka berjaya tempoh ni, barulah SME Corp Malaysia memberi grant kepada mereka jumlah 10 hingga ke 15,000. Ya. Daripada grant ni lah mereka memulakan perniagaan dan dibantu oleh agensi-agensi lain juga dan sehingga ke tahap ini. Ya. Jadi bagaimana dia gunakan 15,000 ni untuk perniagaan? Dia buat 15,000 daripada program tu pada 2015. 2015 kami dah start. Kami pun dah start niaga dah. 2015 tu adalah kami memang simpan untuk kami punya cash reserve. Kita dah baru buka Untuk cash reserve. Cash reserve ni lah kami majukan lagi, tambah staff kan, apa semua. Itu lepas untuk MCO ni bantuan sebab dia berniaga 100% pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri, tak ada bantuan sebab mula-mula tu tak ada bantuan siapa-siapa pun, hanya untuk duit sini keluarkan untuk duit sendiri 15,000 daripada MCO, selebihnya daripada kami sendirilah. Okey.
Untuk produk pula, untuk mesin kami beli cash je, mesin kami beli cash je, pakai duit sendiri. Memang tak ada bantuan apa masa dulu tu. Tak ada bantuan. Sampai sekarang pun tak ada bantuan mesin ke apa lagi, kami tak minta bantuan lagi sebab kami takut bila jadi MCO macam ni kan, kami terpaksa nak bayar hutang tu banyak kan, risau kan, tu tak ada. Betul, kami meniaga dulu, simpan duit apa semua dulu. Kalau perlukan bantuan, kami akan pergilah agensi yang boleh bagi bantuan dalam kita punya marketing. Macam dia dapat bantuan banyak daripada segi sistem post, sistem marketing. Okey, untuk account, kami tak ada minta bantuan daripada segi untuk kita punya operasi. Operasi kurang sikit lah sebab kami tak ada cash reserve sendiri, kami boleh rolling lagi. Kalau satu hari lagi tak boleh nak rolling ke apa, insya-Allah lah untuk kami akan pergikanlah pada agensi untuk bantuan lah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok ada satu lagi soalan. Adakah ni satu program membantu usahawan? Ni daripada Puan Hamidah ya. Ni Kak Ida, Kak Ida Frozen. Dia buat produk Frozen ni. Dan bagaimana nak ikut program Tube ni? Program Tube ni dia terbuka kepada usahawan belia ya. Itu syarat utama dia. Usahawan belia sehingga berumur sekarang ni, dulu kita definisi sehingga 40 tahun tapi sekarang ni sehingga 35 tahun. Ya, jadi program ini kita ada buka dari semasa ke semasa. Dia tak buka sepanjang tahun, dia akan buka normalinya pada awal tahun ya. Jadi selalulah layari laman web www.smecorp.gov.my. Di situ segala info. Jadi kalau permohonan tu dah buka, dia akan umum di situ. Jadi boleh memohon secara online, dan selepas memohon akan ada penilaian lah, yang penilaian dan sesi interview yang dijalankan untuk pemilihan peserta. Sebab bila saya cakap pemilihan peserta ni setiap tahun kita terima lebih daripada 12,000 permohonan seluruh Malaysia. Jadi bukan sikit-sikit 12,000 permohonan, di mana ada satu tahun jika bajet kita lebih, kita akan pertimbangkan untuk 1,000 orang. Tapi kalau bajet kita kurang sikit, kita pertimbangkan untuk 500 orang saja yang betul-betul layak. Ya. Jadi boleh layari ke laman web www.smecorp.gov.my. Okey, ada soalan seterusnya. Yang ni daripada Puan Haslin, dia tanya suatu boleh post Sarawak. Boleh ya, boleh. Ni boleh post Sarawak. Lepas tu ada juga tanya suara saya tak dengar. Ni ada dengar tak suara saya ni? Ada tak? Ya. Okey. Okey, Encik Khabib, saya dari Perak. Nak jadi ejen. Tulia dah hantar dah nombor telefon. Jadi siapa-siapa nak jadi ejen ke nak beli barang ke apa, boleh tengok di chat button di bawah. Okey, dan ada nombor telefon tertera, dan juga adik mungkin boleh letak Facebook ke ataupun Shopee link ke dekat sini ke kan, supaya semua orang boleh akses kepada tu lagi senang. Okey, boleh letak di laman chat. Okey, ada juga soalan-soalan bertanyakan selainnya tentang bantuan daripada SME Corp Malaysia, selain daripada program Tube. Sebenarnya SME Corp Malaysia ni ialah sebuah agensi penyelaras untuk program-program keusahawanan di seluruh Malaysia. Jadi kita ada banyaklah program-program yang berkaitan dengan usahawan yang dijalankan dari semasa ke semasa. Itu yang saya kata kena pergi ke laman web smecorp.gov.my. Dan dari semasa ke semasa kita juga ada memberi bantuan daripada segi grant lah. Ya, dari segi grant untuk bantuan BIP dan juga BAP, dan kita ada juga program-program seperti micro connector, micro connector untuk usahawan-usahawan baru. Jadi untuk maklumat lanjut kita boleh pergi ke laman web smecorp.gov.my. Okey. Jadi seterusnya masa pun telah hampir tamat. Jadi kita tengok tu Adib dah letak ya FB, IG, Shopee-nya di situ. Okey, Lia kalau ada Facebook, ada Shopee ke apa nak letak, boleh letak Lia ya. Okey, di situ. Okey, jadi untuk kita ada lagi 2 minit, jadi kita nak dengarlah apakah kata-kata nasihat yang terakhir lah sebelum kita tamatkan rancangan webinar kita pada pagi ni. Jadi mungkin Adib, Adib boleh bagi sikitlah pesanan ke, tips-tips ke kan, dan nasihat kepada usahawan belia kita ni, yang mana yang dah berniaga dan nak berniaga. Okey, jadi saya balas yang tu Adib. TikTok. Okey, untuk yang first lah pesanan saya, first niat dan mindset lah kena betul. Okey, apa-apa kita jalankan benda pun macam perniagaan ni pun, utamalah untuk usahawan ni,
niat kita kena betul. Macam first dulu orang kata program Tube ni pun usahawan apa beli hari ni usahawan hari besok. Saya ingat lagi yang tu adalah program kerajaan yang untuk bantu kita create lagi peluang pekerjaan. Itu memang niat program SME Corp dan alhamdulillah niat tu tercapai bagi saya. Ada mindset kita sebagai seorang usahawan lah. Jangan selalu down. Think positif sebab dia kalau kita positif insya-Allah akan datang lagi banyak lagi benda-benda yang berlaku tu fikir je positif. Dan secara masalah berlaku tu sebenarnya bukan masalah. Okay, itu sebenarnya proses untuk kita nak grow. Okay, itulah kata ni. Yang kedua, usaha dan doa lah kata. Macam saya kata, kita doa dan usaha. Usaha contoh macam semua orang lah tahu kita kena menuntut ilmu, upgrade. Saya kata upgrade ilmu. Macam saya pun masih lagi belajar, upgrade lagi. Macam siapa kat sini, kalau macam saya kata tadi, kalau nak belajar Shopee, follow TikTok saya, Adik Abubakar 31. Kat situ memang detail lah saya bagi. Kalau datang soalan ke tanyalah pasal Shopee, insya-Allah saya akan jawab sedetail-detail yang saya cuba untuk present dengan orang. Okay. Yang last sekali untuk berniaga ni, last sekali untuk berniaga tu kena istiqomah. Okay. Sebab memang kita akan lalui fasa-fasa yang agak down dalam berniaga ni. Tapi kejayaan yang kita datang tu bergantung kepada kita istiqomah ke tak istiqomah sampai akhir perjuangan. Kalau kita start baru berniaga sebelum baru setahun 2 tahun kita dah down, kita mental kita tak kuat, kita koyak kata, baru kena sindir dengan karakan, bisnes jatuh lah apa, tak laku lah apalah. Itu memang kita tak payahlah. Seorang usahawan ni adalah orang kata bangsa yang orang kata orang yang kena kuat lah segi mental dan fizikal. Terus mindset lah saya kata, mindset. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada Puan Mas Linda, kepada pihak SME Corp Negeri Sembilan, Institut Perak dan seluruh Institut Malaysia yang first saya tak hutang budi lah dengan jasa-jasa yang kata program Tube tu yang melahirkan saya kata. Start daripada malam dulu kadang geram kat kadang kita kena 3 minggu tinggalkan bisnes. Lepas tu kita kena belajar macam-macam, kena PLKN kan. Masa tu kita rasa macam apa nak kena belajar. Masa tu kita kena belajar SWOT, analisis. Kita kena belajar apa itu USP. Lepas 3 tahun ni, saya masuk tahun keempat pun saya tahu. Saya upgrade ilmu saya pun saya tahu. Kenapa kena belajar benda-benda. SWOT analisis, kita kena niche market customer kita kena tepat. Kan? Baru saya tahu. Dulu kita macam apa lah diorang ni ajar. Lepas kita dah grow ni, kalau kita tanya yang usahawan berjaya pun diorang masih lagi kekalkan apa itu SWOT. Kena kata market customer diorang. Kalau kita tak kenal, kita jual kat semua orang dekat 32 juta rakyat Malaysia, habislah kita punya ni, kita tak tepat. Macam itulah. Macam saya pun kita ada market customer kita sendiri. Macam Puan Lia ke yang berniaga makanan kan. Okey. Itu sajalah. Kita ucapkan terima kasih pada tengok pesanan daripada Encik Adik begitu bernas ya. Jadi untuk Lia pula, apa pesanan dia dan nasihat serta tips yang boleh kita kongsikan? Nasihat dan tips-tipsnya, okey, satu, niat kita dalam niaga ni kena betul. Kalau niat tak betul, bisnes apa tu pun takkan menjadilah. Okey, kedua, jangan putus asa, upgrade ilmu setiap masa. Sebab berniaga ni kita ikut perubahan masa, perubahan zaman, okay. Kena upgrade sentiasa ambil lah positif daripada pengalaman daripada usahawan yang berjaya. Okey, kita ambil ilmu diorang, ambil pengalaman diorang. Lepas tu jangan putus asa, lihat, cari peluang baru, atur strategi plan untuk kita punya bisnes masa kini dan akan datang. Okey, bertindak. Jangan kalau kita memanglah kita dah hantar-hantarkan strategi tu, kalau tak ada tindakan memang tak ada jadi jugalah kan. Bertindak dengan segera, jangan tangguh-tangguh dalam membuat satu keputusan ni, kita jangan tangguh, terus buat. Kita dapat idea yang baru-baru, kita terus buat. Jangan kita tangguh-tangguh. Kalau kita tangguh, apa benda pun takkan jadi. Okey, lepas tu kita rapat ketiga, kita rapatkan diri kepada agensi-agensi yang membantu. Contohnya SME Corp, kita rapatkan, kita jalinkan hubungan baik dengan agensi kita. Sebab kita dalam agensi ni kita kalau berniaga kita ada saling berhubung dengan agensi-agensi ni. Okey, kelima, konsisten memang penting. Kalau kita hari ni buka, esok tutup, okey, waktu berniaga berubah-ubah, customer pun akan lari jugalah kan. Okey, yang keenam, jangan putus asa lah. Banyak berdoa, banyak dekat diri dengan Tuhan. Kita dalam berniaga ni, kita punya rezeki Allah yang bagi.
kita hanya usaha sahaja. Okey, dia polling. Macam tu je. Terima kasih SMK yang beri peluang daripada Lia untuk sharing dengan apa tu? Dengan orang luar sana. Terima kasih. Alhamdulillah, tengok begitu positif sekali. Jadi nak jadi usahawan ni kita sentiasa kena positif ke hadapan. It is not end of the world kalau katakan usaha perniagaan kita tu down masa tu. Terus bangkit, ada circle-circle friends yang memang orang kata dari segi usahawan-usahawan positif ni anda kena dekatkan diri anda dengan mereka, ya. Jadi ini adalah sangat orang kata sharing yang sangat best lah untuk pagi ni kita tengok, ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel kita dua-dua hari ni kerana sudi meluangkan masa, ya. Tak lupa juga kepada penonton-penonton dan juga usahawan yang turut sama serta dalam sesi Zoom kita pada pagi ni. Saya nampak dan nampak ya ada Kak Zah yang jual peneram pun ada pagi ni. Ni Kak Zah ni pun bagus ni. Banyak boleh sharing ni dengan kita, dan juga kepada usahawan-usahawan belia lain, banyak tubers-tubers yang masuk pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak, dan juga Encik Rozlan, terima kasih kerana sudi support program SME Corp Malaysia, dan juga kita nampak ada Encik Zaini daripada PUMB juga support program untuk usahawan ini, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Di akhir kata daripada saya kepada semua, saya mengeluarkanlah untuk pergi ke laman web www.myassist-msme.gov.my dan cari pengalaman untuk pergi ke booth-booth secara online, ya. Okey, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.